halaman 173 ya, kita ambil pelajaran daripada perjanjian lama kita. Ini bukan Old Testament. Ini perjanjian paling awal di alam roh, ayat 172 yang kita nak baca sama-sama pada hari ini. Silakan Ustaz Tarmizi. Baik. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran kasih Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita bergerak ke halaman 173. Kita nak baca ayat 172. Agak panjang ayat ni. Jom kita baca sama-sama insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dhurriyyatahum وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 172. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan daripada sulbi tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka lalu berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, bala, ya, betul engkau Tuhanmu, kami bersaksi. Kami lakukan yang demikian itu agar kami ataupun agar di hari kiamat yang tidak mengatakan, kamu tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami leka terhadap perkara ini. Jadi ini adalah perjanjian alam roh, Ustaz, ya. Ini sebagai satu peringatan daripada Allah. Al-Quran ini memang sebagai az-zikr, mengingatkan balik pada apa yang pernah diucapkan pada satu zaman dahulu. Tapi apakah intipati istilah dekat sini alastu birabbikum qalu bala syahidna, itu maksudnya apa sebenarnya, Ustaz? Silakan. Okey. Menarik Ustaz, ayat 172 yang menggambarkan tentang satu perjanjian yang dibuat oleh manusia dan juga dengan Tuhan mereka yang telah menciptakan mereka, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya Ustaz, bila kita kaji balik ayat ini di dalam kitab-kitab tafsir, kita akan dapati sebenarnya para ulama dia berbeza pandangan tentang apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan ayat ni. Ya. Jadi ada sebahagian ulama mengatakan ayat ini boleh difahami secara literal, di mana ia mengisahkan ataupun menggambarkan satu keadaan di mana kita semua dikeluarkan daripada tulang sulbi Adam itu, kita semua dikeluarkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala bertanya kepada kita, adakah Tuhanmu? Dan kita semua menjawab, bala syahidina, kita bersaksi. Kan? Itu tafsiran yang pertama, dan disokong oleh beberapa hadis, tapi sebenarnya hadis itu fihi maqal ataupun diperselisih atau diperdebatkan oleh para ulama. Pasal dia bercakap tentang alam lama, Ustaz. Jadi adakah dia berlaku seperti itu? Itu masih lagi dalam perbincangan di antara ulama. Cuma ada satu lagi tafsiran Ustaz yang dipegang oleh majoriti ulama daripada as-salaf wal khalaf, disebutkan oleh al-Imam Ibn Kathir, disebutkan oleh qurra ataupun al-mufassirin yang pada zaman sekarang, disebutkan juga oleh al-Imam Az-Zamakhsyari, kan, bahawa ia sebenarnya satu kiasan. Ya. Ia sebenarnya satu kiasan, satu gambaran yang mana ia sebenarnya sedang menceritakan kepada kita bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengeluarkan kita di atas muka bumi ini. Ya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang dimaksudkan dengan soalan alastu bi rabbikum qalu bala syahidna? Apa yang dimaksudkan, Ustaz? Maksudnya bila kita dikeluarkan atas muka bumi ini, kita dikeluarkan dalam bentuk fitrah. Fitrah yang mana kita sebenarnya, fitrah kita, hati kita, nurani kita sebenarnya lebih mengakui tauhid, lebih mengakui bahawa ada satu Tuhan yang menciptakan, yang mentadbir, dan hanya Dia yang berhak untuk disembah. Itu adalah fitrah. Setiap manusia itu dilahirkan atas fitrah. Sebab itu Nabi SAW kata, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang dilahirkan, dia dilahirkan atas fitrah yang suci. Namun kemudian ibu atau ayah dia fa abawahu yahwidani aw nasrani aw majisani. Maksud dia antara ibu bapa dia yang mencorakkan dia daripada kain yang suci, kain yang putih, kemudian ibu bapa dia yang mencorakkan dia menjadi satu orang yang, kalau orang itu berada atas fitrah, alhamdulillah, kalau bukan,
Na'udzubillah. Ya. Ya. Jadi alastu bi rabbikum. Bila kita dilahirkan atas fitrah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menunjukkan pula di sekeliling kita, okey, pelbagai dalil-dalil yang menunjukkan kepada rububiyah dan uluhiyah. Pertama sekali dalil dari segi makhluqatillah, dari segi alam semesta, binatang, badan kita sendiri. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala kata afala yanzuruna ilal ibli, tidakkah kamu melihat kepada unta bagaimana ia dicipta? Kenapa kamu tidak melihat kepada manusia? Kenapakah kamu tidak melihat kepada langit? Qul inzuru madza fis samawati wal ardi, lihatlah kepada apa yang ada di langit dan di bumi. Jadi itu yang dimaksudkan, seolah-olah ini merupakan satu orang kata apa? Macam Allah Subhanahu wa taala menanyakan kepada kita, adakah benda-benda yang kamu lihat ini? Adakah dia menunjukkan kepada aku sebagai pencipta? Seolah-olah fitrah kita menjawab bala syahidina, memang betul. Jadi setiap daripada kita, kalau kita berfikir dengan akal yang logik, kalau kita berfikir dengan akal yang sihat, yang tidak dicampuri dengan benda-benda yang kotor-kotor ni, jadi syirik dan juga sebagainya, maka setiap daripada kita akan mengakui tauhid rububiyah, di mana Allah sebagai pencipta. Setiap daripada kita akan mengakui bahawa Allah Subhanahu wa taala hanya dia yang berhak disembah. Uluhiyah. Ya, tauhid uluhiyah. Jadi ayat ini dia menceritakan tentang benda itu. Okay. Jadi maksudnya ada dua sudut. Ada dua sudut. Maksudnya satu memang pernah berlaku pada satu masa dahulu, ya. Ataupun yang keduanya memang seawal kita lahir ini, fitrah kita ialah syahidina, itu mengaku bahawa Allah lah yang Rabb, ya. Pasal kat sini alastu bi rabbikum, kan. Jadi paling ketara sekali adalah Allah sebagai pencipta, Tuhan yang berkuasa, dan di hujung itu agar jangan sampai jadi inna kunna an hadza ghafilin, bahawa dulu aku ni lalai, kan. Tak boleh lah, pasal dah nampak dah segala-galanya ini, mana boleh lalai, kan. Kecuali memang tak beri perhatian betul-betul kepada apa yang ada di sekitar, kan. Dia kalau kita tengok dalam ayat yang akan datang nanti, bercerita tentang apa, perumpamaan seperti An'am, kan. Balhum adall itu, pasal dia fokus pada makan je, dia, kan. Dia tak kisah makanan ni daripada mana pun dia tak kisah. Harimau nak datang pun dia tak kisah. Lepas tu kena faham, barulah dia kisah, tapi sudah terlambat. Menarik Ustaz tentang Ustaz sebut ayat balhum adall tu. Ada satu ulama menyebutkan binatang ini dia diciptakan dan dia melakukan apa yang dia telah tujuan dia diciptakan. Binatang ini diminta untuk makan, untuk buat apa kerja yang dia dikerjakan, yang dia dipertanggungjawabkan. Manusia ini diciptakan untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Sepatutnya buat yang tu. Tapi kita tak buat apa yang kita tujuan kita diciptakan. Jadi itu yang balhum adall tu. Balhum adall. Dia buat tugas dia, elok dah. Subhanallah, astagfirullah. Okey. Jadi perkara ini sebagai peringatan kepada kita agar kita tidak lalai, ya, kerana lalai inilah yang menyebabkan, bukan sekadar lalai dalam kita memandu lalai itu satu, tetapi lalai yang lebih besar ialah lalai kepada